Bab 5 Genetik, Subtopik 5.1 Pembahagian sel. Struktur asas hidupan ialah sel. Di dalam sel terdapat nukleus yang berfungsi untuk mengawal seluruh aktiviti sel. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA. Struktur DNA dikenali sebagai heliks ganda 2. DNA mengandungi gen, iaitu unit asas pewarisan yang mengawal ciri yang diwarisi dalam satu organisma. Sebagai contoh, warna kulit. Setiap spesies mempunyai bilangan kromosom yang unik. Sebagai contoh, sel soma manusia mempunyai 23 pasang kromosom homolog atau 46 kromosom homolog. Homolog di sini bermaksud pasangan kromosom yang mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Sel gamet seperti sperma dan ovum manusia mempunyai 23 kromosom. Kromosom boleh dibahagikan kepada dua, iaitu autosom dan kromosom seks. Terdapat 22 pasang autosom atau 44 autosom yang membawa genetik sifat seperti warna mata dan jenis rambut. Manakala terdapat 2 kromosom seks yang berfungsi untuk membawa genetik penentuan jantina. Gambar rajah di bawah menunjukkan karyotip bagi lelaki dan juga perempuan. Kamu boleh lihat terdapat 22 pasang autosom bersamaan dengan 44 autosom bersama 2 kromosom seks. Bagi lelaki, kromosom seks ialah XY, manakala kromosom seks bagi perempuan ialah XX. Seterusnya, pembahagian sel. Dua proses yang penting dalam kehidupan suatu organisma ialah proses pertumbuhan dan proses pembiakan. Kedua-dua proses ini melibatkan pembahagian sel. Terdapat dua jenis pembahagian sel yang berlaku di dalam sel, iaitu mitosis dan meiosis. Mitosis ialah pembahagian sel sebanyak satu kali bagi membentuk dua sel anak yang seiras yang mempunyai bilangan kromosom yang sama seperti induk. Pada manusia, mitosis berlaku pada sel soma. Pada tumbuhan pula, mitosis berlaku pada hujung akar dan hujung pucuk. Mitosis penting untuk pertumbuhan, menggantikan sel rosak dan juga pembiakan aseks. Berikut adalah gambar rajah proses pembahagian sel secara mitosis. Sebelum mitosis berlaku, ada satu peringkat yang kita panggil sebagai interfasa. Pada peringkat ini, proses penduaan atau replikasi DNA berlaku, di mana satu kromosom membentuk sepasang kromatid kembar. Mitosis bermula pada peringkat profasa, di mana kromosom memendek dan menebal. Seterusnya, metafasa, di mana kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Seterusnya, peringkat anafasa, di mana kromatid kembar berpisah, bergerak ke kutub bertentangan. Proses ini juga dikenali sebagai pengutupan. Seterusnya, telofasa, di mana membran nukleus mula terbentuk dan sitoplasma mula membahagi. Telofasa diakhiri dengan terhasilnya dua sel anak. Meiosis. Dalam meiosis, pembahagian sel berlaku sebanyak 2 kali. Oleh itu, satu sel induk akan menghasilkan 4 sel anak yang tidak seiras, iaitu variasi, yang mempunyai bilangan kromosom separuh berbanding sel induk. Pada manusia, meiosis berlaku di testis dan ovari, manakala pada tumbuhan, meiosis berlaku di enter dan ovari. Meiosis penting untuk penghasilan gamet. Berikut pula adalah gambar rajah bagi pembahagian sel secara meiosis. Sebelum meiosis berlaku, ada satu peringkat yang kita panggil sebagai interfasa. Pada peringkat ini, proses penduaan berlaku. Proses meiosis bermula dengan profasa 1, di mana proses pindah silang yang menyebabkan variasi berlaku. Proses pindah silang hanya terdapat dalam pembahagian sel secara meiosis sahaja. Seterusnya, pada metafasa 1 dan anafasa 1,
kromosom tersusun dan kromosom akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Seterusnya, pada peringkat telofasa 1, membran nukleus terbentuk dan sitoplasma mula membahagi. Sekarang, satu sel induk telah menghasilkan dua sel anak pada profasa 2. Seterusnya, pada metafasa 2 dan anafasa 2, kromosom tersusun dan kromatid kembar berpisah ke kutub yang bertentangan. Ia dikenali sebagai proses pengutuban. Dan yang terakhir, proses ataupun peringkat telofasa 2. Okey, di mana membran nukleus terbentuk dan sitoplasma membahagi, yang akhirnya akan membentuk 4 sel anak. Berikut adalah peta buih berganda bagi menunjukkan persamaan dan perbezaan proses mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis kedua-duanya mengalami pembahagian sel dan kedua-duanya mengalami proses replikasi DNA atau proses penduaan. Dari segi perbezaan pula, mitosis hanya berlaku di sel soma, manakala meiosis berlaku di sel pembiakan. Untuk mitosis, satu sel induk menghasilkan dua sel anak, manakala untuk meiosis, satu induk menghasilkan 4 sel anak. Ini disebabkan meiosis pembahagian sel berlaku sebanyak 2 kali berbanding 1 kali untuk mitosis. Untuk mitosis, tiada pindah silang berlaku. Ini menyebabkan tiada variasi sel anak seiras dari segi genetik. Manakala untuk meiosis terdapat proses pindah silang. Ini menyebabkan variasi, iaitu sel anak berbeza dari segi genetik. Dari segi bilangan kromosom pula, mitosis bilangan kromosom sel anak adalah sama dengan induk. Meiosis bilangan kromosom sel anak separuh daripada sel induk.